Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita kembali bisa bertemu, berkumpul bersama saudara-saudari seiman kita ya, dan saya juga mengucapkan shalom untuk yang sedang menyaksikan secara live dari rumah masing-masing. Saya percaya walaupun ada yang tidak bisa hadir, tetapi kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama, kita mau mempersiapkan hati kita mau beribadah, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab Dia Allah yang begitu baik di dalam hidup kita. Kita percaya Dia yang menjaga hidup kita, Dia yang memelihara hidup kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Dan Tuhan mau dari kita adalah kita tetap setia, kita percaya kepada-Nya. Mari kita naikkan satu pujian ini, jangan pernah menyerah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Dengan sungguh hati kita naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Haleluya.
Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami bersuka cita. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Bahkan di tengah saat ini situasi yang begitu sulit, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau memuji, kami mau membesarkan nama-Mu yang sungguh mulia, yang sungguh besar itu Tuhan. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, dan kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita berikan salam untuk setiap saudara-saudari kita, ya. Puji Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan kita. Kita naikkan satu pujian. Allah sumber kuatku. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah kita yang penuh dengan kasih setia. Mari kita naikkan pujian, bersyukurlah. Kebaikan
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya ku selama, bahwasanya ku selama, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Haleluya, semuanya berteriak bersyukurlah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya melihat kita sungguh semangat memuji memuliakan nama Tuhan kita. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan percaya firman Tuhan akan menguatkan setiap kita yang hadir maupun yang mendengarkan di rumah kita. Asal kita dengan hati yang terbuka, kita mau menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Haleluya. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Haleluya. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami adalah manusia yang terbatas dalam pikiran, terbatas dalam segala hal. Itu sebabnya kami mengakui Engkau satu-satunya sumber kekuatan bagi setiap kami yang terbatas ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Sebab kebenaran-Mu adalah hidup. Engkau yang berkuasa menjamah setiap pribadi kami, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh di hati kami. Hati kami menjadi tanah yang baik, siap menerima kebenaran firman-Mu. Engkau menegur, Engkau menasihati, Engkau memberkati. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu bagi setiap kami, Bapa. Kami berserah kepada Tuhan setiap kami yang hadir hari ini. Tak satu pun kami luput dari lawatan Tuhan. Bahkan kami yang ada di depan, kami tidak lebih dari siapapun. Kami adalah sama-sama anak yang Kau percaya, yang Kau selamatkan. Kami hanyalah saluran berkat-Mu. Katakan belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Para orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Ya puji Tuhan, kita masih bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan. 感谢主，我们今天仍然可以聚在一起，这是神给我们的机会， Untuk kita bisa berkumpul di tempat ini, 使到我们可以聚在这里， memuji Tuhan, 感谢神， mendengarkan firman Tuhan. 赞美神，听神的话。 Ya, kami juga menyapa saudara kami yang ada di rumah. 我们也是招呼我们在家里的亲戚朋友们。 Ketahuilah bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjangkau saudara 神的 sampai di rumah 大 saudara 能是无 atau di 限的， tempat di mana saudara berada. 无论我们在哪里，神的大能是无限的。 Dia mengasihi setiap kita 他爱我们， dan Dia rindu kita boleh mendengarkan Dia lewat kebenaran firman-Nya. 他也渴慕我们大家可以来听他的话。 Saya rindu kita semua hari ini bisa mengambil waktu untuk lebih dalam, 我渴慕我们大家今天可以认真的来听， mengambil kebenaran firman Tuhan itu menjadi milik kita, Bapak Saudara. 好好的来听，把神的话语当作我们的一个宝， Jangan diambil sama si jahat dari kita, 不要让这个宝被那个魔鬼夺去， sehingga kita benar-benar bertumbuh di dalamnya. 直到我们可以扎根，可以增长。 Ya, mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-17. 我们来打开我们的圣经， Lukas 在 pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang 我 ke-19. 们来打开我们的圣经，在路加福音第17章11节到第19节。 Ya, mari kita akan baca bergantian Bapak Saudara. 我们来读， Saya ayat 11, nanti Bapak Saudara ayat 12 yang bergantian sampai ayat 19. 我11节，大家读12节。 Ya, judulnya di sini adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Saudara. Ya, hari ini kita belajar tentang
hal yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen, yaitu bersyukur. 今天早上我们大家要有一个题目，就是最重要的题目就是感恩。 Ya, menarik sekali di ayat yang ke-17 di situ dikatakan tadi. 特别的是在第17节这里说， Ya, Bapak Saudara lihat di sana dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? 这里说耶稣说洁净了的不是10个人吗？那9个在哪里呢？ Di manakah yang 9 orang itu? 那9个在哪里呢？ Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 这9个人没有回到神的面前来感恩吗？ Ya, Yesus sepertinya kelihatannya heran dengan apa yang terjadi, apa yang disaksikannya saat itu. Ya, meskipun dalam konsep kemahakuasaan Allah dia tahu itu. 耶稣就感觉很奇怪，为什么这个9个人没有来到他的面前来感恩他呢？ Namun berdasarkan informasi yang kita baca tadi Bapak Saudara, berdasarkan data itu kita mendapatkan informasi seperti ini Bapak Saudara. 但是当我们在读了这个经文的时候，我们 Kalau 有 Saudara 得到 perhatikan 一 bahwa 个消息， kesembuhan atau segala berkat itu berasal dari Tuhan, atau Tuhanlah adalah sumber segala sesuatunya. 我们就会发现到这个被医治或者这个祝福是从神而来的。 Dan kemudian di antara sekian banyak orang yang mengalami berkat Tuhan, di antara sekian banyak orang yang mengalami berkat Tuhan, cuma sekian persen saja yang bersyukur kepada Tuhan. 然后有一部分的人被神祝福的人，只有几%来到神的面前来感恩、来感谢神。 Kita perhatikan lagi ironisnya, ya, ironisnya yang mengucap syukur itu adalah orang atau bangsa yang notabene-nya dicap sebagai bangsa kafir. 最可惜的就是被祝福的人来感恩上帝的人，就是那个撒玛利亚的人。 Ini fakta yang terjadi kebanyakan Bapak Saudara. 这是证实的。 Kebanyakan orang mungkin ya menyebut dirinya sebagai orang percaya Tuhan, tetapi pada kenyataannya dia tidaklah melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. 有些人他说他是相信神的人，但是他却没有去做神所允许他去做的。 Ini sebuah fakta yang sangat menyedihkan. 这是正式的。 Kenapa orang yang dianggap sebagai bangsa yang kafir, kenapa orang yang bisa dianggap sebagai seorang yang hina, yang tidak mengerti apa-apa tentang keagamaan barangkali begitu ya, justru tahu mengucap syukur? 为什么有些人就是外邦那些人，他们还没相信神的，但是他们会来到神的面前来感恩神呢？ Atau dengan kata yang lain, orang yang menganggap dirinya bertuhan justru lupa kepada Tuhan yang memberinya segala sesuatu. 或者相信神的人，为什么他们却忘了怎样来感恩神呢？ Ini yang perlu diingatkan kepada kita di pagi hari ini Bapak Saudara. 这是要提醒我们大家的。 Apakah kita termasuk di antara yang satu itu atau di antara yang 9? Saya tidak tahu. 是否我们其中是属于那个1个人来感恩的，或者是那个9个人没有 Tapi 来 kalau 感恩 kita 的？ melihat cerita ini bukan sebuah perumpamaan. Biasanya kalau perumpamaan itu anggaplah sebagai ilustrasi begitu ya. 如果我们 bisa benar, bisa juga tidak, akan begitu ya. 如果我们读的这个圣经的时候，这个不是一个比喻，这个是正式的。 Tetapi ini adalah sebuah cerita yang benar-benar terjadi. 这是一个故事，是发生在那个时候的。 Memang Yesus menyembuhkan sekian banyak orang. 对，耶稣医治了很多人， Mereka mengalami berkat Tuhan. 他们被神祝福， Mereka merasakan dan menikmati segala kebaikan Tuhan. 他们感受，他们有享受上帝的祝福。 Tetapi berhenti sampai di sana saja. Mereka tidak melakukan umpan balik, atau mereka tidak berbuat sesuatu setidaknya untuk membalas segala kebaikan Tuhan itu dengan ucapan syukur. 但是他们只停滞在那里而已，他们却没有来到神的面前来感谢、来感恩神。 Kita perlu belajar Bapak Saudara, mengapa kita harus bersyukur sebenarnya begitu ya. 我们一起要来学习，为什么我们要来感恩呢？ Kalau saya lihat dari cerita ini, dari firman Tuhan yang kita baca barusan tadi, 如果我们看刚才我们所读的圣经的时候， ya memang kata bersyukur ini sangat bisa dikatakan mudah untuk dikatakan atau diucapkan. 这个感恩或者这个感谢是一个很容易我们去说的，去表达的。 Dan saya yakin dalam setiap konsep Bapak Ibu Saudara kita masing-masing di sini, kata
kata ini sangat terpatri dengan kuat. 我相信在我们的脑海里，这个感恩或者这个感谢是很容易我们 Bahkan 来表 ketika 达 ada 的。 orang yang mengalami masalah, seringkali mungkin mulut kita ya berujar langsung bersyukur begitu ya. 就是有时候我们看了别人得到了好处，我们就很容易说感恩， Karena itu sangat melekat kuat di dalam konsep kita 因 masing-masing. 为这个感恩呢是在我们的脑海里是很深刻的。 Tetapi begitu mudahnya diucapkan kata ini, namun sangat sulit untuk mempraktekannya. 这个感恩是很容易去表达，但是却很难去说出来。 Apalagi sedang mengalami masa-masa susah dalam kehidupan. 更何况在我们经历了很多难处的时候， Bisa jadi kata ini yang ada dalam konsep kita itu kita sangkali Bapak Ibu Saudara. 这个感恩是难从我们的嘴巴里说出来。 Padahal kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, 如果我们看这个圣经的时候， bahwa bersyukur seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini kepada kita adalah sebuah inti kekristenan. 这个感恩耶稣教导我们是一个我们基督徒最基本的一个部分。 Artinya kalau ada seorang Kristen yang tidak tahu bersyukur atau mengucap syukur kepada Tuhan, sebenarnya Kristen itu nothing, gak ada apa-apanya. 就是说，如果一个基督徒呢，他们没有说感恩，从他们的口中说感恩的话呢，他们就是不是一个基督徒了。 Makanya sangat penting bagi kita untuk tahu tentang bersyukur ini. 所以对我们来说是一个很重要，说这个感恩， Supaya itu bisa menjadi gaya hidup atau mendarah daging di dalam kehidupan kita. 直到变成我们的一个习惯。 Dan Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. 上帝要这些事情发生在我们的每个人的身上。 Nah, yang pertama kalau saya melihat bahwa kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama itu adalah bahwa itu menandakan bahwa kita itu memuliakan Allah. 为什么我们要感恩呢？第一，就是因为我们要荣耀我们的神。 Kalau kita lihat di situ ada dua kata yang dipakai tadi. Seorang yang kusta ini ketika dia disembuhkan, maka dia kembali sambil memuliakan Allah. Lalu selanjutnya Yesus berkata bahwa tidak adakah orang yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? 这个中大麻风的人，这个其中一个人，他被医治的时候，他就来到神的面前，来到耶稣的面前感恩。然后耶稣就对他说：“洁净了的不是10个人吗？那9个人在哪里呢？” Nah, jelas tujuan hidup orang percaya yang perlu saudara garis bawahi adalah tujuan utama atau tujuan hidup orang percaya itu seharusnya memuliakan Tuhan. 我们基督徒最基本、最第一的就是我们要荣耀我们的神， Baik melalui perbuatan ataupun perkataan kita. 从我们的行为或者从我们的口中说的话。 Nah, si orang kusta yang satu ini dia memberikan teladan, dia kembali kepada Yesus setelah mengalami kesembuhan. 中大麻风的这个一个人，他被医治了之后，他就来到耶稣的面前来感恩， Karena dia melihat bahwa Yesus adalah sumber kesembuhannya. 因为他看见了耶稣是他唯一可以医治他的。 Mari lihat apa yang dilakukannya, Bapak Saudara. 我们来看， Dikatakan di situ dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. 我们看他说什么呢？他就高声的说耶稣父子，对不起，他就大声的说感恩上 Memuji 帝， Allah dan berterima kasih kepadanya. 他就荣耀神也感恩 Dia 感谢神。 mengangkat suaranya dalam puji-pujian. 他就用他的赞美来赞美，在荣耀神。 Sama seperti ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus Guru, kasihanilah aku. 就好像他高声的说：“耶稣父子，可怜我们吧。” Maka tindakan sebaliknya ketika dia mengalami kesembuhan itu dia haruslah melakukan hal yang sama, artinya memuji, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. 然后当他被医治的时候，他也是用高声的说，他用荣耀神，他也赞美神，也感谢神。 Nah, orang yang telah mengalami kesembuhan dari Allah atau mengalami berkat Allah, belas kasihan Allah, harus mengumandangkan kepada orang lain supaya orang lain juga dapat memuji Allah, bahkan mempercayai Allah. 被医治的这个人，他就是来到神的面前，他就赞美荣耀神，所以让其他的人看见了，他会像这样的人来赞美荣耀我们的神。 Bahkan orang kusta ini dia mengucapkan syukurnya dengan cara yang istimewa, yaitu dengan
dia tersungkur di depan kaki Yesus. 这个中大麻风的人被医治的时候，他怎样呢？他就不是等一下我再读一下。这里说他就匍匐在耶稣脚前感谢他。 Ya, hal ini menunjukkan sebuah pengakuan akan kerendah hatian orang itu. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang patut disembah. 这就证明说他就是谦卑的来到神的面前，他就证明了耶稣是配被赞美的。 Kalau kita bandingkan Bapak Saudara dengan yang 9 orang lagi, 如果我们看那个9个人， ya di situ kita bisa melihat ya, mereka hanya perlu Tuhan apabila dibutuhkan. 我们可以看到这个9个人，他需要神，当他们需要东西。 Ketika kebutuhan dan keperluan mereka terpenuhi, mereka lupa dengan Tuhan. 当他所需要的已经被上帝充满的时候，他们就忘记了。 Nah yang lebih parahnya lagi, barangkali bisa jadi pikiran mereka itu atau mereka berpikir bahwa Tuhan itu hanyalah seorang pelayan atau seseorang yang bertanggung jawab untuk manusia. Jadi itu merupakan suatu kewajiban Tuhan begitu. 最糟糕的，他们就是当作耶稣神就是负责要看顾他们这些人的。 Jadi sangat jelas bahwa orang yang tidak kembali bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. 就是说被医治的这个人，他们就是他没有来到神的面前来感谢神的人，就是这个很自私的人，他们只是主要顾自己的需要而已。 Nah kalau segala keperluannya terpenuhi, mereka tidak memerlukan Tuhan. 当一切的需要已经被上帝达到了，他们就忘记了上帝。 Nah bukan demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu bahwa di dalam segala hal kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. 我相信我们大家就是凡事要来感恩神， Bukan karena satu perbuatan baik yang Tuhan lakukan kepada kita, tetapi di dalam segala hal, entah itu baik, entah itu buruk, kita harus mengucap syukur. Itu kata Tuhan. 不是因为神让我们得到好处，我们才来感谢神。但是神已经说了，凡事我们都要来感恩，或者这个是好事，或者是坏事，我们都要凡事来感恩他。 Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan di sini ya. Ya saya yakin orang-orang percaya atau orang-orang di tempat ini hafal dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Amin. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 我们要凡事来感恩， Nah, ada kata ini adalah kehendak Allah bagi kita. 这是神所允许的。 Nah, mengucap syukur kepadanya itu dengan kata yang lain apabila hari-hari ini kita isi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita itu artinya sama dengan sedang memuliakan Allah. 凡事感恩呢，就是现在我们来感恩神，就是意思说我们就是来荣耀神的。 Jadi apabila saudara mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, entah itu dalam keadaan baik, entah itu dalam keadaan senang, dalam suka maupun duka, Tuhan katakan itu sedang memuliakan Allah. 所以说，上帝说凡事感恩呢，就是无论在好或者坏，就是我们在荣耀我们的神。 Saya katakan tadi bahwa tujuan utama hidup kita adalah memuliakan Allah, Bapak Saudara. 我们最主要的、最重要，在我们的生活上，就是我们要荣耀我们的神。 Bagaimana cara sederhana memuliakan Allah itu? 要怎样来简单的来赞美、荣耀我们的神呢？就是用 Cara 感恩。 sederhana memuliakan Allah itu bersyukurlah. 最简单就是我们要感恩， Karena itu yang Tuhan kehendaki atas kita. 因为这是 Yang 神 kedua 所 Bapak 允许的。 Saudara, selain memuliakan Allah, bersyukur itu juga mendatangkan sukacita. 第二，这个感恩呢，也是来给了我们喜乐。 Ya, dari ayat 16 juga dikatakan begitu ya. Lalu bersyukurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. 16节 Bersyukur, ya. 16节这里说，又匍匐在耶稣脚前感谢他， Mengucap syukur kepadanya. Ya. 感谢他。 Sebenarnya di ayat 15 itu juga dikatakan bahwa dia ketika kembali kepada Allah, ya, dikatakan dia dengan suara nyaring, dia memuji Allah. 这里说，在15节这里说，内中有一个见自己已经好了，就回来，大声归荣耀与神。 Nah, luapan ucapan syukurnya itu terdengar jelas dan menggemparkan
他的这个感谢、这个感恩呢是很大声的，他是高声的呼喊的， Suaranya nyaring memuji Allah. 他是用大声的 Karena 荣耀， kebaikan Yesus yang telah diterimanya. 因为耶稣所做的是在他身上所做的这个医治的事 Jadi 情。 Bapak Saudara, suara nyaring ini sudah pasti bicara tentang sukacita oleh karena dia mengalami pertolongan Tuhan. 所以这个大声的呼喊是因为他高兴，他喜乐了，所以他用赞美神。 Nah, sukacita orang ini meluap dari hatinya oleh karena ucapan syukur yang dalam. 这个喜乐是从他的内心所发出来的， Jadi kuasa ucapan syukur itu mendatangkan sukacita. 所以这个感恩的这个喜乐是从他的感恩而来的。 Nah, lebih jelasnya bahwa orang yang bersyukur akan bersukacita, Bapak Saudara. 所以说，如果这个人感恩的人，他的里面一定会有喜乐， Bukan sebaliknya ya. 不是 Bukan sebaliknya. 倒反。 Biasanya orang akan bersyukur apabila dia bersukacita. 有个人他会感恩，因为当他喜乐， Ketika ada sukacita menghampiri hidupnya oleh karena dapat ini, dapat itu dan lain sebagainya, lalu kemudian dia bersyukur kepada Tuhan. 当他喜乐得到这些那些，然后他就会感恩， Bukan seperti itu yang 不 dimaksud. 是这样。 Tetapi bersyukur baru kemudian mendatangkan sukacita. 但是要从我们先感恩，才会 Inilah 来到 kebenaran 这个 firman 喜 Tuhan, 乐。 Bapak Saudara. 这就是神的话， Bukan karena mendapatkan sesuatu bersukacita lalu kemudian terima kasih Tuhan. 不是因为得到一些好处，所以我们才感恩，我们才说感谢上帝。 Tetapi iman kita adalah terima kasih Tuhan baru mendatangkan sukacita. 但是我们的信心呢，是我们先感谢神，我们才会 Ya, dalam banyak penderitaan dan banyak pergumulan, 当我们得到了一些困难的时候， orang percaya harus bersyukur maka mereka akan menikmati sukacita. 相信神的人，他们要感恩才会得到这个喜乐。 Dan sebaliknya apabila tidak ada pengucapan syukur maka orang itu akan menimbulkan hatinya pedih. 然后如果没有感恩的话，他的心就会很平静，他的心就会不安。 Ya, alasannya sangat jelas karena kita menerima kasih karunia, keselamatan, semua berkat rohani dari Allah itu tidak boleh tidak boleh lupa bersyukur kepada Tuhan. 因为我们所从神得到的这些东西，就是喜乐啦，其他的，我们就不要忘记了来感恩他。 Bahkan kalau kita mau jujur Bapak Saudara ya, 如果我们要实话说的话， kalau kita mau mencatat 如果我们要记录下来的话， berkat kemurahan Tuhan, 神的祝福 mungkin itu sampai tidak bisa tercatat saking banyaknya perbuatan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita dibandingkan dengan beban atau pergumulan yang kita rasakan, Bapak Saudara. 神的祝福太多了，我们无法记录下来，比这些我们所面对的这些困难更多。 Kalau kita mau jujur begitu, 如果我们的实话说 kalau 的， kita mau daftarkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita rasakan, kemudian ada satu beban pergumulan yang kita rasakan juga. Barangkali yang perbuatan Tuhan itu sangat tidak terhitung. 如果我们要记下来的话，神的好，神的祝福的话，比我们所面对的这个一个困难的话，我们是记录不下来的，太多了，神的美好太多 Nah, 了。 apa yang telah dilakukan Allah bagi kita 神为我们做了什么？ seharusnya mendorong kita untuk datang kembali kepadanya dengan hati yang penuh syukur. 这个要让我们有一个推动力来感谢他。 Kita mengasihi Allah oleh karena Allah telah mengasihi kita terlebih 我 dahulu. 们爱神，因为神先爱我们。 Nah, Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 7 ayat 4 dikatakan begini. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. 我们看一下哥林多后书第7章第4节，这里说什么？ 2 Korintus pasal 7 ayat 4. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Ini sebuah kalimat yang tidak logika. 这里说，我大大的反弹向你们说话，我因你们多多夸口，满的安慰，我们在一切患难中分外的快乐。 Bagaimana mungkin bisa bersukacita dalam penderitaan? 我们怎样在患难中得到快乐呢？ Tapi ini yang
diucapkan oleh Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan. 但是这个是使徒保罗对我们 Walaupun 说的。 saya menderita, 虽然我在患难中， ya, tetapi saya dikatakan sukacitanya itu berlimpah-limpah. 但是我充满着快乐、喜乐。 Oleh karena dibandingkan apa yang Tuhan perbuat dengan satu beban kecil barangkali gitu ya, dibandingkan dengan segala perbuatan Tuhan yang besar itu nggak ada apa-apanya. 因为他所面对的这个患难呢，比上帝给他的这些祝福美好更多。 Kenapa dia bisa bersukacita? 为什么他会喜乐呢？ Oleh karena dia mengalami kuasa ucapan syukur dalam kehidupannya. 因为在他的身上有这个感恩的能力。 Itu yang menyebabkan dia bersukacita sekalipun dalam penderitaan. 这样的话，他就会有一个在他的生活上就会有这个喜乐。虽然他在患难中。 Saya rindu kepada kita Bapak Saudara semua, yang jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini. 我也渴慕我们大家 Bersyukurlah kepada Tuhan. 要来到神的面前来感 Karena 恩 itu akan 他， mendatangkan sukacita. 因为这样会给我 Itu 们喜乐。 berkat Tuhan yang begitu banyak. 我们要数算神的祝福， Itu juga dengan itu kita bersyukur dan itu akan mendatangkan sukacita ketika kita diperhadapkan dengan satu beban yang mungkin menyedihkan bagi kita. 这样的话我们就会来感恩上帝。这样的话，喜乐会来临到我们，我们也比这些一个患难来到我们的身上的时候。 Yang ketiga Bapak Saudara, 第三方面， selain memuliakan Allah, mendatangkan sukacita, dan kemudian yang ketiga menyelamatkan jiwa. 除了刚才我们要荣耀神得到喜乐的话，第三就是我们的生命会得救。 Ayat 19 dikatakan di sana, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 在刚才我们所读的路加福音第17章第19节，这里有说过，就对那人说：“起来走吧，你的信救了你。” Ini kalimat yang diucapkan oleh Yesus kepada orang Samaria. 这句话就是耶稣对这个撒玛利亚的人说的。 Jadi kalau kita lihat Bapak Saudara, orang Samaria ini mengalami kesembuhan bertingkat. 我们可以看这个撒玛利亚人的，他得了这个很一层一层的医治，一层一层的祝福。 Dimulai ketika dia sembuh dari kustanya. 从他被医治了，从他的大麻风这里被医治的时候， Ya, sembuh dari kustanya itu maksudnya menyangkut fisiknya. 医治的就是他的外面被医治了， Fisiknya yang mengalami kesembuhan. 他的身体被医治了。 Tetapi kemudian dikatakan bahwa bukan hanya ini saja. 然后这 Dia 里说， sembuh dan juga tahir. 这里说不只单单被医治，他也是被洁净了。 Ya, fisiknya sudah sembuh Bapak Saudara, tidak ada lagi penyakit itu. 他的肉体已经被医治了，没有这个麻风了。 Tetapi kemudian dia juga tahir yang kedua Bapak Saudara. 然后他也是被洁净了。 Nah, untuk menentukan seseorang ini tahir adalah itu tugas seorang imam dalam perjanjian lama Bapak Saudara ya. Dalam Imamat pasal 14 ayat 2. 这个人如果被洁净了的话，这个是 Imam. 什么？祭司的工作，祭司有这个能力。 Jadi tahir ini bukan hanya pemulihan secara fisik, tetapi juga pemulihan secara sosial. 所以这个洁净呢，不是从他的身体被医治的，但是他内心的里面也是被医治了。 Ya, kita tahu orang kusta itu dikucilkan. 我们看到这个这个长大麻风的人是被人隔离的， Diasingkan. 就是被人给轻看的人。 Bahkan mereka harus tinggal jauh dari perkemahan orang-orang Israel. 他们要远离，就是住了很远，从他们所要住的地方。 Ya, dalam Imamat pasal 13 ayat 45 dikatakan di situ, ya ini mengenai peraturan mengenai orang yang kena kusta. Dikatakan di situ orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, menyedihkan bukan? 这里说身上有长大麻风的在病的，他的衣服要撕裂， Berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai,
Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. 这里说也要蓬头散发，蒙着上唇，喊叫说不洁净了，不洁净了。 Ayat 46 dikatakan, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. 14节这里说，灾病在他身上的日子，他便是不洁净。对不起，他便是不洁净。他既是不洁净，就要独住阴外。 Ketika kita lihat tadi firman Tuhan yang kita baca di awal Bapak Saudara dalam Lukas pasal 17 itu, 刚才我们所读的儒家福音 Yesus memasuki perbatasan dari Yerusalem ke Samaria, Bapak Saudara ya. 耶稣就从耶路撒冷去了撒玛利亚。 Nah, barangkali di antara perbatasan ini tinggalnya begitu ya, karena mereka harus jauh dari perkemahan warga atau perumahan warga. 因为太远了，就是他要经过撒玛利亚和加利利，太远了。 Dan kemudian jelas di sini dikatakan tadi bahwa ke-10 orang kusta itu mereka berdiri tinggal agak jauh, nggak boleh dekat-dekat. 所以这个10个长大麻风人，他们要远远的站住，不要太靠近。 Dari jauh mereka berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus Guru, kasihanilah kami. 就是从 boleh dekat, Bapak Saudara. 远远的站着，他们就高声的、大声的呼喊。 Jadi secara sosial, orang yang kusta ini adalah orang yang menderita, Bapak Saudara. 所以这个10个长大麻风的人，他们的就是很痛苦的人。 Dia dihindari, dia dijauhi orang, nggak boleh dekat. 他们被远离人，他们就是不可以太靠近。 Bahkan mereka menutup muka mereka kalau ketemu orang lain, najis, najis. Artinya sedang kasih tahu, aku ini kusta, jangan dekat-dekat, karena begitu ya. 他们如果见到人，他们就盖着他们的脸，他们就说不洁净，不洁净，不要靠近我。 Mengerikan, Bapak Saudara. Seorang yang terbuang. 这个太可怕了，是一个被丢的人。 Nah di sini Yesus katakan, perlihatkan dirimu kepada imam. Artinya tunjukkan bahwa kamu mengalami kesembuhan. 这里就说你要把你就去祭司那边吧。 Dan Alkitab memberitahu kita bahwa dia tahir, Bapak Saudara. 但是圣经告诉我们，他洁净了。 Ya keadaan yang dialaminya tadi sekarang berbalik, begitu ya. 就是他刚才所得到的这个麻风，现在就是反过来了。 Secara sosial dia, secara fisik dia sembuh, kemudian secara sosial dia juga mengalami pemulihan. 如果肉体上他是已经被医治了，但是如果在我们社会上，他也是已经被医治了。 Imam memeriksa bahwa ya orang ini sudah sembuh, dia sudah tahir, maka dia boleh kembali kepada keluarganya, boleh kembali kepada masyarakat, dan boleh kembali hidup normal seperti biasanya. 因为这个祭司已经查了，他已经被医治的时候，他已经洁净的时候，他就可以回到社会上，可以回到他的家里和他的朋友、亲戚他们这些。 Barangkali yang ke-9 itu ya seperti itu, begitu dia udah sembuh, udah tahir langsung pergi. 可能这个9个人，他们觉得他们已经洁净，他们就走。 Nah, tapi berbeda dengan yang satu ini. 但是跟这个一个的大麻风的这个一个人不一样。 Ya dia mengalami kesembuhan ini memang kesembuhan secara fisik, kemudian kesembuhan pemulihan secara sosial. 他得到他的外面得到医治的时候，然后在社会上他也是得到医治的时候。 Dan yang ketiga dia juga mengalami pemulihan. 第三，他已经 dalam jiwanya. 在他的灵魂上已经被医治了。 Kesembuhan orang Samaria ini bertingkat secara fisik, sosial, kemudian jiwanya. 这个撒玛利亚人，我们可以看他有3层的，就是第一，他的外面被医治，然后在社会上；第三就是他的灵魂也是。 Tuhan Yesus berkata kepadanya, berdirilah dan pergi, imanmu telah menyelamatkanmu. 耶稣这里说，起来走吧，你的信救了你。 Yesus di sini tidak lagi berbicara tentang keselamatan si orang kusta ini dari penyakit kustanya, Bapak Saudara. 耶稣没有对他说，他已经从他的麻风里已经得了医治了。 Melainkan
jiwanya yang 但 diselamatkan. 是是他的灵魂被 Dan ini yang 拯 paling 救了， penting di antara semuanya. 这就是最重要的。 Itu yang tidak ditemukan di dalam 9 orang yang tadi Bapak Ibu Saudara. 这就是从9个中大麻风里面的人没有 Karena 没有 untuk 得到。 apa seluruh tubuh kita komplit, sehat, sempurna apa adanya, secara sosial kita diakui, tetapi pada akhirnya kita masuk kepada suatu kehidupan yang menyedihkan, yaitu neraka. 如果我们得了医治，然后我们在社会上也是被肯定的时候，如果我们没有得到这个救恩呢，有什么用呢？ Tuhan Yesus berkata di sini ketika orang itu datang dengan ucapan syukur kepada Yesus, dia katakan imanmu telah menyelamatkanmu. 耶稣说，当这个人来到神的面前感恩的时候，耶稣就对他说：“起来走吧，你的信救了你。” Puncak kesembuhan seseorang dari penyakitnya adalah jiwanya diselamatkan. 最高我们被医治的就是我们的灵魂被拯救。 Kalau jiwanya tidak terselamatkan tetapi semua terpenuhi yang lain, maka semuanya akan sia-sia dan tidak berarti apa-apa. 如果我们的灵魂没有被拯救的话，我们所得到的医治啦，我们被社会肯定的这些东西是没有用的。 Ya karena memang untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. 所以说，这个原因就是耶稣来到这个世界， Dia mau semua orang diselamatkan dan percaya kepadanya. 他要全部世界的人被拯救。 Nah orang Samaria ini mengalami keselamatan dari Tuhan 这个撒玛利亚人就是被耶稣拯救的时候， oleh karena imannya kepada Yesus, dia datang menyadari dan bersyukur kepada Tuhan. 因为他的信心，他来到神的面前，他就感恩，来跪在神的面前。 Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menyepelekan kuasa ucapan syukur kita. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们千万不要轻看这个感恩的事情， Karena itu adalah bukti keselamatan jiwa kita. 这是一个我们最基本原因，我们得救的。 Mengucap syukur itu benar-benar berkuasa, 这个感恩是很有能力的， menyelamatkan jiwa seseorang. 可以救我们的灵魂。 Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 12 ayat 37. 耶稣有说，在马太福音第12章37节这里说， Katakan demikian, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. 这里说，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。 Ucapan syukur itu sangat berkuasa Bapak Saudara. 这个感恩是有能力的， Nah ini yang Tuhan mau dari kehidupan Kristen seperti kita. 这就是上帝所要我们这些相信他的人 Di dalam 去行 segala 的， hal ucapkanlah syukur, kata Tuhan. 就是我们要凡事感恩， Di dalam keadaan apapun ucapkanlah syukur. 在任何的情况，我们要凡事要 Karena 感恩， menurut ucapanmu, kalau ucapanmu benar maka engkau akan dibenarkan. 因为凭你的话如被定为义，或者凭你的话定你有罪。 Tetapi ucapanmu itu juga menjadi bumerang bagimu. Engkau juga bisa disalahkan dengan itu. 对，就是刚才说的，凭你的话定你有罪。 Tuhan Yesus katakan dalam kitab Yakobus, katakannya, masa dari mata air yang sama keluar air yang asam dan manis. 在雅各书有说，水的来源是一样的，但是出来的时候有酸的水，有甜的水。 Mengucap syukur ini adalah sebuah kewajiban dari seorang Kristen seperti kita. 感恩的这事情就是我们基督徒最基本的要去行的。 Mungkin kita bisa koreksi diri kita masing-masing. 可能我们可以审查我们自己， Apakah yang sering kita ucapkan itu ucapan syukur atau ucapan sia-sia? 是否在我们的口中，多出说感恩的话，或者说出没有意义的话？ Apakah kita setiap hari lebih banyak mengucapkan kata-kata syukur atau kata sia-sia yang tidak berarti apa-apa? 是否在我们的每天的生活上，我们的口中说出来的是很多感恩的话，或者很多没有意义的话呢？ Saya akan tutup dengan sebuah cerita, Bapak Saudara. Ada seorang pedagang batu. 有一个做生意的人，就是卖这个石头的人， Dia setiap hari berkeliling ke
kota, ke desa memperdagangkan batunya. 他每天就是在那个城里走来走去，就是卖他的石头。 Ya, mungkin kalau zaman zaman orang buat batu cincin itu ya, mungkin bapak ini laku sekali. 可能如果在那个时代是卖那个做戒指的，可能这个他卖的这个石头是有很价值的。 Lalu dia bertemu di satu tempat, dia bertemu dengan sebuah batu yang sangat jelek. 然后在一个地方，他就看见了一个很不好看的一个石头。 Ya, namanya seorang pedagang batu, maka dia segala batu apapun dia akan ambil untuk dia. 如果说卖石头的人，他当然会知道哪一个石头是好，哪一个石头不好， Mungkin sesuai dengan jenis-jenisnya begitu ya. 就是看那个石头的品质。 Lalu batu ini dia ambil walaupun jelek, dia kemudian masukkan dalam kantong dia. 这个石头虽然是很难看，他就拿起来就 Berjalan terus 收下来。 keliling memperdagangkan batunya. 他就一直在那个城里走来走 Ketika 去 dia， 村里 beristirahat, 走来 dia 走 sudah 去。 lelah dalam perjalanannya, dia keluarkan batu yang sangat jelek tadi. 当他疲倦的时候，他就拿出来这个不好看的这个石头， Maka bapak ini melihat, waduh batunya sangat jelek ya. 他就看，哎呀，这个石头太难看了。 Lalu kemudian dia mulai menggosok-gosok, batunya digosok, lama-lama sudah mulai kelihatan dia mulai bagus. 然后这个石头的，他就拿这个石头一直磨，不久的时候，这个石头就变成有一些好看的。 Setiap kali dia beristirahat, dia selalu ngambil batu itu digosok-gosok dan kemudian memang semakin kelihatan indah. 每次他休息的时候，他就拿出来这个石头，他就一直摩擦，就看到这个石头越来越好看了。 Lalu kemudian dalam perjalanan kembali dia ketemu lagi dengan sebuah benda yang sangat menarik bagi dia. 在路程，他又见了一个东西，就是在他眼里是很特别、很好看的东西。 Ternyata benda itu adalah mutiara. 这就是那个，就是珍珠。 Ya, dia kemudian mengambil mutiara ini dan memasukkan ke kantong yang terpisah dari 他 batu tadi. 就把这个珍珠拿起来，就收到在另一个地方。 Dan kedua-duanya dia sangat sayangi. 这两个东西他很喜欢。 Lalu batu yang jelek tadi yang sudah mulai cantik, mulai dia berbicara. 刚才那个坏的石头，就是不好看的石头，已经变好看的石头， Dia menyampaikan keluhannya kepada tuannya. 他就对他的主人说。 Aduh, memang hidup agak indah ya begitu ya. Tetapi aduh kok sepi kali ya, kok saya ini sendiri terus. Maunya adalah teman ya, satu orang ya begitu ya. 他就是觉得他为什么孤独的一个人，他需要一个朋友。 Lalu kemudian tuan itu mendengar doa dari si batu itu. 然后这个主人听到这个石头的呼喊， Lalu kemudian dia pindahkan mutiara itu masuk satu kantong dengan dia. 他就把这个珍珠收在那个石头一样的地方。 Dan batu itu pun senang sekali. 这个石头很高兴， Punya teman ngobrol. 有朋友可以谈话， Dia merasa tidak kesepian lagi. 他就觉得他不是在孤独一人了。 Lalu suatu kali dalam perjalanan 然后有一次， tuan atau pedagang batu ini dia mengambil mutiara itu kembali memasukkan ke kantong yang lain. 然后有一次这个主人他就拿这个珍珠又搬在另外一个口袋的时候。 Lalu mulailah si batu yang tadi yang sangat jelek itu dia mengutuk, dia marah sama tuannya. Kenapa ambil dia? 这个石头就对他就埋怨他的主人，他就说他主人为什么你把这个这个珍珠拿去？ Tidak ada lagi kawanku. 我再没有朋友 Tuan 了。 ini begitu jahat. 你这个坏的主人， Kenapa biarkan saya menderita seperti ini? 你为什么让我一人痛苦在这里？ Tuannya pun mendengar keluhan dari si batu itu. 这个主人有听这个 Lalu 石 dia 头的话， berkata, 然后他就对这个石头说 kamu dulu sumbernya dari mana?：“ 你之前的来源是从哪里来的？ Kamu adalah sebuah batu yang begitu buruk rupa. 你是一个很不好看的一个石头， Tidak berarti apa-apa. 是没有价值的石头。 Hanya sebuah batu yang kalau ketemu kaki orang ya ditendang begitu 只 ya. 有如果人家看到这个石头的话，人家就会用脚踢走 Tetapi 这 kamu 个 di 石 dalam 头。 saya sudah begitu cantik. 但是你在我的怀里是一个 Kalau 很美 saya 的石 ambil 头。 mutiara dari kamu itu adalah wewenang saya. 如果我从你的身上拿这个珍珠的话，是我的权 Kedua 利。 kalian itu saya kasih dan kalian adalah milik saya. 你们这两个是属于我的， Saya 我有 berhak 权 dan 利， bebas menentukannya mau dibuat apa saja. 我有权利要做什么任何什么事的。 Ini yang dikatakan oleh
pedagang batu, Bapak 就 Saudara. 是主人家对这个钻石 Ya 说， kemungkinan besar batu yang begitu buruk rupa itu adalah mewakili kita, Bapak Saudara. 可能这个不好看的钻石是代表着我们。 Kalau mau hitung kita dulu dari mana? 如果我们要数算的话，我们之前是从哪里来的？我们是什么？ Kita adalah hanya orang-orang yang memang layak untuk dimurkai. 我们是被人家被上帝发怒的人， Tetapi oleh karena kasih Tuhan, 但是因为上帝神的爱 kita 我们， diselamatkannya. 我们被拯救了， Kita dibentuknya menjadi 我 indah. 们被造了一 Kita 个很好 menjadi 看， seseorang yang bisa 我 dipakainya. 们被造了成为一个可以他使用的人。 Tetapi apakah hanya karena sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita lupa semua dengan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa itu? 但是是否只有因为一个原因不好的事情来临到我们的身上，我们就忘记了来感恩他吗？ Maka kita sebagai orang percaya tidak boleh bersikap demikian. 成为一个相信上帝的 Menyadari 人，我 dari 们不要 mana 这 kita 样 datang 这 dan 样。 siapa kita tahu bahwa Allah kita memang patut kita bersyukur kepada Dia. 我们要清醒，我们来源是从哪里来的？我们要凡事要来感恩，来感谢，要荣耀我们的神。 Terus dari pagi hari ini mari Bapak Saudara kita 所以今天早上，我们大家，我们一家来学习， biasakan, 我们要习惯， lakukan 我们要来行， gaya hidup bersyukur. 我们要成为一个习惯，我们要来感恩， Bersyukurlah, 感恩吧， karena bersyukur itu memuliakan Allah. 因为感恩是荣耀我们的上 Bersyukur 帝， itu mendatangkan sukacita. 感恩来到让这个喜乐来临到我们的身上， Bersyukur itu juga menyelamatkan jiwa. 这个感恩也拯救了我们的灵 Saya 魂。 rindu setiap kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau mulut kita penuh dengan ucapan syukur di tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan nyata di tempat ini. 我希望我们大家就是被上帝祝福，无论在任何的地方，我们要凡事要来感恩他，荣耀他。 Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们让大家一起来祷告， Terima kasih Bapak yang baik. 感谢天父， Satu kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan sederhana. 你的话语是简单的话语，让我们已经知道 Bersyukur. 感恩。 Suatu kata yang kami sudah sangat-sangat hafal. 是一句我们大家都已经熟悉的一句话， Tetapi dalam prakteknya seringkali kami menjauh. 但是在我们的生活方面，我们远离了这一句话。 Tolong kami untuk menjadi orang yang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. 求你让我们 Seperti seorang kusta 真实的相信你，好像 yang 这个 telah 重大 mengalami 麻风的人 kesembuhan. 已经被医治的这个长大麻风的 Walaupun 人， hidupnya berbeda dari yang lain. 虽然他的生活跟别人不一样， Dia tidak ikut kebanyakan orang. 他没有跟随其他的人， Dia tahu dia harus bersyukur kepada Tuhan. 他觉得他要感恩在神的面前。 Kami mau hidup kami seperti itu 我 Tuhan. 们要让我们的生命像这个长大麻风 Dalam 的这个 segala hal 人， kami mau bersyukur kepada 凡 Tuhan. 事我们都要来感恩你， Kami mau muliakan Tuhan. 我们要荣耀你。 Lewat perkataan perbuatan kami. 从我们的口中，从我们的行为， Kami rindu Engkau dimuliakan, orang lain boleh melihat kehidupan kami yang berbeda ya Tuhan. 我们渴望从我们的身上让别人可以荣耀你、赞美你。 Setiap kami yang masih muda, tua, besar, kecil, kami sanggup atau kami mau melakukan hal ini. 无论我们是年轻、老的或者小孩的，我们都要让我们的生命、我们的生活来感恩你。 Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukannya, 你的圣灵让我们有这个能力来去做， supaya hidup kami boleh berarti, 直到我们的生活有意义， hidup kami boleh menyenangkan hatimu. 我们的生活可以来赞美喜乐你。 Terima kasih Bapa yang baik. 感谢你天父， Yang berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. 在家里的亲戚朋友们， Tuhan Engkau menolong mereka. 求你帮助他们。 Beri rasa syukur di hati mereka untuk semua hal keadaan apapun yang mereka hadapi. 直到他们的心里就有这个感恩的心来感恩你，无论他们在任何地方。 Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, 我们也为我们的弟兄姐妹们祷告，虽然 yang mengalami pergumulan saat ini. 他们有病痛的人，他们有需要的人， Beri di hati mereka ucapan syukur kepada Tuhan. 求你在他们的身上，让他们的口中有 Walaupun 感恩的 apapun 心，有 yang 感恩的话 terjadi,，无论什么事情发 mereka 生， tetap mengucap syukur kepada Tuhan. 他们仍然在你的面前感恩你。 Maka Tuhan Engkau akan bertindak menolong setiap kami. 然后上帝，你就会用你的能力来帮助我们。
Terima kasih Bapa di surga. 感谢你天父， Mereka yang hatinya tidak teguh ya Tuhan, 他们没有坚固的心的人， hatinya goyang oleh karena keadaan. 他们的心不坚固，因为某些事情的人， Engkaulah yang menjadi penegak mereka ya Tuhan, 你就是有这个能力让他们的心 penopang bagi mereka. 有能力给他们有坚固的心， Engkau bawa mereka kepadamu, 带领他们来到你的面前， menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam 享受你的美好，享受你的荣耀， dan mereka menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, 直到他们成为有能力、 kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan. 坚强的人，在你的面前。 Terima kasih Bapa. 感谢你天 Ini 父， doa kami 这是我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的名， Kami berdoa 我 bersyukur. 们祷告，我们感恩， Haleluya. 哈利路亚。 Orang percaya sama-sama 我 katakan 们大家说 Amin. 阿门。 Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan ya, tetapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan doa bersama-sama ya, doa syafaat, dan kita juga akan doa persembahan. Dan saya minta dengan hormat Bapak Apriyati bisa memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan hati kita, fokus kepada Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, keselamatan-Mu Tuhan untuk kami dari minggu yang lalu sampai minggu ini. Kami dapat datang beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan dengan selamat. Dan kami juga percaya dengan saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang sedang ikut beribadah online juga, kami percaya mereka semua diselamatkan. Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan akan firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami diajar untuk mengerti, diajar untuk tunduk, takluk, taat, setia, untuk mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala perkara. Apapun pergumulan, persoalan, permasalahan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, biarlah juga ucapan syukur itu Tuhan bisa menjelma kepada hati setiap kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami semuanya Tuhan. Mereka juga senantiasa mengucap syukur di dalam segala perkara. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Biarlah melalui firman yang disampaikan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami dididik, kami diajar, kami dinasehati senantiasa, supaya kami sungguh-sungguh juga memiliki hati yang mendengar akan firman-Mu, supaya setiap kami juga memiliki hati yang sungguh-sungguh senantiasa haus dan lapar akan Engkau. Bapa, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah ada kuasa api Roh Kudus-Mu juga Tuhan membakar hati rohani setiap kami. Biar setiap kami juga Tuhan diberikan melalui firman ini roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, agar menjadikan mata hati setiap kami terang, agar kami mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan-Mu untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Melalui firman ini juga Tuhan, biarlah kami senantiasa dituntun, dibimbing untuk senantiasa bersekutu dengan firman-Mu dan mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang melayani di gereja ini Tuhan. Urapi setiap kami, pengerja, pelayan, semuanya yang turut melakukan pelayanan di tempat ini Tuhan. Ada kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing, menuntun setiap kami sungguh-sungguh hidup untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga setiap kami memiliki hati rohani yang senantiasa berkobar-kobar, menyala-nyala untuk melayani Engkau, ataupun untuk melayani setiap jemaat yang kami layani. Dimanapun kami berada, kami menjadi terang-Mu yang ajaib, kami menjadi contoh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa. Saat ini kami bersyukur juga Tuhan,
di mana kuasa-Mu begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan Engkau juga telah menyembuhkan Bapak hamba kami Gembala Sidang Gereja Presbyterian Pelita Bapak Koris Habagu yang sudah menunjukkan kesehatan dan pemulihannya bagi tubuh fisiknya, maupun kami berharap juga Tuhan pemulihan bagi rohaninya terus untuk bisa menggembalakan gereja ini sampai di penghujung akhir hidupnya. Bapak, kami juga bersyukur di mana kami melihat juga Bapak tua kami Pak Ahok yang begitu sudah kami lihat bisa datang memuji menyembah-Mu di gereja ini dan beribadah. Tuhan, terima kasih, sempurnakanlah kesehatan Pak Ahok seperti sedia kala. Begitu juga dengan ibu-ibu tua di mana jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan kelemahan, Tuhan ada kuasa Roh Kudus-Mu menjamah mereka sehingga mereka semuanya dikuatkan, disembuhkan, dan mereka kuat bisa datang suatu hari beribadah kepadamu, maupun di rumah mereka senantiasa berseru kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Bapa, kami juga berseru bagi jemaat-jemaat kami yang menghadapi permasalahan, baik mereka yang diberhentikan dari pekerjaan, baik masalah usaha bisnis mereka yang tergendala, baik segala apapun yang menjadi pergumulan persoalan setiap jemaat kami. Tuhan, lepaskanlah setiap pribadi, lepas pribadi setiap kami daripada segala pergumulan yang kami hadapi. Angkatkanlah beban setiap yang kami pikul, ringankan setiap permasalahan yang kami hadapi, dan bukakan jalan di setiap kami Tuhan yang sesuai dan berkenan menurut kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan, berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, biarlah dia Tuhan ada urapan dari kuasa-Mu. Engkau yang telah mengangkat dia sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Engkau juga Tuhan yang membimbing menuntun dia untuk menjadi pemimpin yang menjadi contoh yang baik bagi pemimpin bangsa-bangsa di seluruh pelosok dunia, sehingga Indonesia menjadi negara yang dihormati di seluruh pelosok dunia. Tuhan, berkati dia di dalam melakukan tugas penyelenggaraannya sebagai kepala pemerintahan. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukannya memberkati setiap kepala daerah maupun sampai kepada yang terkecil, semuanya Tuhan mengikuti apa yang menjadi program pemerintah pusat. Bapa, kami juga berdoa, lepaskanlah bangsa dan negara kami daripada segala bala bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, maupun segala penyakit sampar corona saat ini. Tuhan, lepaskanlah bangsa dan negara kami dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan, pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami, satukanlah bangsa dan negara kami di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Engkau yang telah mengangkat Bapak Presiden Joko Widodo, Engkau juga yang membuka hati Bapak Presiden Joko Widodo untuk memilihkan Kepala Polisi Republik Indonesia yang menjadi seiman dengan kami. Biarlah melalui Kepala Polisi Republik Indonesia yang sudah terpilih ini Tuhan, ada gerakan-gerakan rohani yang luar biasa terjadi di Indonesia. Biarlah juga Tuhan kebangunan rohani terjadi di seluruh pelosok Indonesia, sehingga setiap para penginjil, setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelaku firman-Mu Tuhan, ada gerakan pertobatan ilahi terjadi di seluruh pelosok Indonesia, sehingga bangsa dan negara kami bukan saja diselamatkan, juga diberkati menjadi terang untuk bangsa-bangsa di sekeliling kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja kami, apapun yang menjadi rencana dan program rencana Gereja Presbyterian Pelita, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada setiap mereka yang mempunyai fungsionaris untuk melakukan program-program gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada kuasa-Mu yang melakukan segala-galanya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sebentar lagi akan memberikan apapun persembahan-persembahan kami, baik besar baik kecil. Tuhan, berkatilah, balaskan kepada mereka semua dengan berlipat-lipat kali ganda. Baik usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka juga diberkati. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau Allah yang mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau Allah yang senantiasa memiringkan telinga-Mu mendengarkan setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu yang berkarya di dalam hati, di dalam hidup, di dalam apapun yang kami layani, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran setiap kami pribadi lepas pribadi, dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap memberikan persembahan? Ya, tentu kita berikan persembahan dengan ucapan syukur ya. Mari kita naikkan satu pujian, Allah sumber kuatku.
Yang pertama yaitu minggu depan kita tetap melakukan ibadah baik secara online maupun secara offline, yaitu di gedung gereja. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mau memberikan persembahan, silakan untuk ditransfer ke rekening gereja, dan silakan juga bukti transfernya ya bisa diberikan, dikirim kepada bendahara kita yaitu Bapak Akun. Dan kita juga ada setiap hari Selasa malam jam 7 kita ada ibadah doa Biston. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk datang berdoa bersama-sama, silakan untuk datang bergabung bersama dengan kami. Tapi bagi yang tidak bisa hadir ya, tetapi kalau ada pokok doa yang mau didoakan, ada hal-hal yang mau didoakan, silakan Bapak Ibu bisa share ya di grup Geprin Family ya, grup gereja kita. Silakan untuk share, mungkin ada hal-hal pokok doa yang mau didoakan. Kalau kurang berkenan di share secara umum, mungkin bisa share secara pribadi, bisa share ke saya, sehingga nanti di malam doa kita bisa sama-sama kita doakan ya, sebagaimana yang Tuhan anjurkan kepada setiap kita untuk saling mendoakan ya. Bagaimana kita bisa saling mendoakan kalau kita tidak tahu masalah ya, tidak tahu hal apa yang sedang terjadi dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian pengumuman. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Allah si pemberi berkat itu. Biar kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dengan pribadi Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan sambut berkat-Mu. Haleluya. Ada yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu kalau saudara, doa tutup kebaktian selesai.